Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung lagi perbahasan daripada beberapa amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan pada pagi ini kita akan sambung pada isu yang ke-11. Isu yang ke-11 ini, tajuk yang dibawakan ialah beramal dengan hizib tertentu secara keterlaluan sehingga meninggalkan bacaan Al-Quran, zikir-zikir lain yang syar'i. Jadi dalam isu yang ke-11 ni, antara zikir yang diberikan analisis secara detail, maknanya nak beritahu tentang apakah hizib yang dimaksudkan tu, dia akan fokus kepada satu hizib yang terkenal yang diamalkan di Nusantara kita ini, iaitu hizib Bahar, yang diamalkan dan diasaskan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, pendiri kepada tarikat Asy-Syadziliyah. Jadi sebelum pada kita tengok apa analisis terhadap hizib tersebut, kita nak kena tahu dulu perkataan hizib tu apa. Hizib ataupun hizb. Hizib itu bahasa Melayu mempunyai beberapa makna yang berbeza-beza dan membawa konteks yang berlainan. Maknanya ada setengah keadaan penggunaan perkataan hizib itu membawa maksud ini, dan bila mana guna tempat lain dia membawa maksud yang lain. Kalau kita tengok penulis, dia datangkan dulu definisi daripada kamus besar Dewan Bahasa dan Pustaka ni, tapi kamus itu ialah kamus daripada Arab ke Melayu, bukan kamus bahasa Melayu. Bila mana kita tengok dalam kamus tersebut, makna hizib ada banyak. Yang pertama, hizib dengan makna parti. Parti lah, parti yang bertanding dalam pilihan raya, dalam bahasa Arab dipanggil dengan hizb. Dan kadang-kadang dia membawa makna golongan tertentu. Parti, golongan, kumpulan, itu makna yang sama. Tapi bila mana dia merujuk kepada amalan, yang tadi itu merujuk kepada organisasi. Bila mana dia merujukkan dan ditujukan kepada amalan, ianya boleh dimaksudkan dengan makna himpunan bacaan zikir-zikir tertentu yang diambil daripada Al-Quran, yang diambil daripada hadis, lalu disusun, dijadikan sebagai amalan sebagai individu ataupun kumpulan tertentu. Selain pada itu, hizib juga membawa makna bahagian-bahagian tertentu yang telah disusun oleh para ulama daripada ayat Al-Quran. Al-Quran ada 30 juzuk, satu juzuk ada 2 hizib. Maknanya satu hizib bersamaan dengan setengah juzuk daripada Al-Quran. Jadi bila mana sebut hizbul Quran, maknanya pembahagian dalam Al-Quran. Bila mana sebut hizib zikir, ia bermaksud amalan zikir kelompok tertentu. Bila mana sebut hizib ataupun hizb, ia bermakna parti ataupun kumpulan ataupun golongan tertentu. Cuma yang kita nak fokus pada poin kita ini ataupun pada perbahasan kita ini ialah hizib dengan makna susunan ayat-ayat tertentu
yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, lalu dijadikan sebagai amalan individu, zikir individu, ataupun perbahasan kita juga nak sebut tentang hizib susunan ayat tertentu yang menyerupai doa yang bukan datang daripada Quran, bukan juga datang daripada hadis, tapi ianya susunan ayat-ayat yang dalam bahasa Arab yang bermaksud doa. Macam kita sebut tadi, fokus kita ialah hizib bahar ataupun hizbul kabir yang dibawa oleh kelompok tarikat Asy-Syadziliyah. Yang mana kalau tengok hizib tu dia masyhur dengan beberapa susunan dia lah. Dimulai dengan Allahumma ya ghaniyun ya azimun ya halimun ya alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Itu hizib bahar dia, itu opening dia. Sampailah kepada penutup dia. Kalau kita tengok dalam penutup dia disebut wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Itu penutup dia, macam doa juga kadang-kadang, dia macam zikir juga kadang-kadang, tapi dia dalam cetakan dia bawa lebih kurang 7 ke 8 muka surat lah, dia agak panjang. Okay. Jadi kita tengok dulu apa yang nak dibawa sini. Dalam pendahuluan dia sebut tentang beberapa hadis yang menunjukkan bolehnya kita ni ada amalan secara individu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Umar Al-Khattab, kata Umar Al-Khattab, kata Nabi, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina as-salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layl. Maksud hadis ni, kata Nabi, man nama an hizbihi, sesiapa yang tertidur daripada mengamalkan hizibnya atau daripada sesuatu daripada bahagiannya, maknanya suku daripada hizib itu ataupun setengah daripada hizib itu, maknanya dia ada buat satu amalan. Dia tertidur, dia tak baca pada waktu malam, kemudian dibaca antara waktu subuh sehingga waktu zuhur, ditulis baginya seolah-olah membaca pada waktu malam. Perkataan hizib digunakan dalam hadis ini. Nabi sebut man nama an hizbihi. Perkataan hizib di sini bermaksud bacaan, kuantiti bacaan Al-Quran secara individu yang dibaca oleh setiap muslim. Setiap daripada kita ada bacaan individu ataupun tak baca. Kita boleh pilih antara dua lah. Okay. Maknanya ada orang dia melazimi bacaan Al-Quran, mungkin dia baca 2 muka surat sehari, ataupun 4 muka surat, ataupun setengah juzuk, ataupun sejuzuk, ataupun 5 juzuk, ataupun 10 juzuk. Itu hizib peribadi dia buat. Okay. Dan ianya ialah memang ada anjuran yang umum berkenaan dengan isu ini, berkenaan dengan bacaan Al-Quran ini. Kata Nabi, siapa-siapa yang melaziminya, dia buat jadual harian dia macam tu, tapi ada hari dia terlupa dengan sebab dia letih, banyak kerja, komitmen yang banyak, lalu dia qada balik pada keesokannya, yang mana hizib tu dibaca pada waktu malam, dia baca pada siang. Nabi kata yang baca pada waktu malam mendapat kelebihan macam baca pada waktu, yang baca pada waktu siang dengan sebab tertinggal, dia dapat kelebihan macam baca pada waktu malam. Sebab hizib yang dimaksudkan sini ialah bacaan yang dilakukan oleh para sahabat, orang-orang yang terdahulu, bila mana dia orang bangun pada waktu malam, iaitu bangun untuk qiyam. Selain pada mendirikan salat, mereka ada bacaan peribadi, iaitu Al-Quran. Jadi dia orang jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai pemenuh kepada amal ibadat yang dilakukan pada waktu malam. Okay. Jadi Nabi kata yang baca, yang terlepas boleh qada pada keesokannya, dan dia dapat pahala macam dia biasa buat juga. Okay. Menurut Syekh Abdul Azim Abadi, yang dimaksudkan dengan hizib dalam hadis di atas ialah wirid yang terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang sering dibaca semasa mendirikan salat malam. Ini penulis kepada syarah Sunan Abi Daud, iaitu Aunul Ma'bud, nama dia Syamsul Haq Abdul Azim Al-Abadi. Kemudian dalam syarah kepada Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi yang dikenali dengan nama Tuhfatul Ahwazi oleh Mubarak Furi,
Dia kata hadis di atas menjelaskan pensyariatan mengamalkan wirid pada waktu malam dan mengqadakkan wirid tersebut apabila luput kerana tertidur ataupun uzur. Orang yang melakukannya di antara selepas daripada salat subuh hingga hampir masuk salat zuhur sama seperti orang yang mengamalkannya pada waktu malam. Bahkan Rasulullah sendiri apabila luput salat malam kerana tertidur atau kerana sesuatu penyakit akan mengqadakkannya pada waktu siang dengan menunaikan salat sunat sebanyak 12 rakaat. Itu umum. Maknanya daripada hadis yang diriwayatkan tadi daripada Sahih Muslim, hadis daripada Umar Al-Khattab tadi menunjukkan kita boleh ada amalan peribadi, tapi dia masih lagi duduk dalam ruang lingkup amalan yang terpayung daripada dalil umum. Contoh Allah Ta'ala sebut tentang fadilat orang yang membaca Al-Quran, maka dia teruskan bacaan Al-Quran sebab dia tiada orang kata apa had dan limit ataupun kaifiat yang khusus ditunjukkan oleh Nabi. Satu orang tu boleh baca berapa banyak yang dia nak baca ikut kemampuan dia. Namun pada akhir-akhir ini bermacam-macam hizib yang diamalkan oleh umat Islam baik di negara kita maupun di negara Islam yang lain, baik dicipta sendiri ataupun diambil daripada luar. Di antara hizib itu ada yang berdasarkan kepada ayat dan hadis Nabi seperti al-ma'thurat yang dihimpunkan oleh Hasan Al-Banna yang menjadi amalan sebahagian orang kita lah. Maksurat sughra ada, maksurat kubra pun ada. Wazifatul kubra dengan wazifatul sughra. Okay. Kalau kita tengok Hasan Al-Banna, pendiri kepada Jama'atul Ikhwanul Muslimin di Mesir, dia antara orang yang intisab. Intisab ni maksud dia apa? Orang yang join, orang yang bai'ah dengan tarekat. Antara tarekat yang dia join ialah tarekat Asy-Syadziliyah. Okay. Dan dia himpun maksurat itu zikir-zikir harian yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Dan kalau tengok zikir tu dia hampir mirip kepada susunan yang ada dalam zikir pagi dan petang oleh Imam An-Nasa'i, iaitu yang terkenal dengan nama Amalul Yaumi wal Lailah, ataupun yang lebih lagi orang kita kenal ialah Hisnul Muslim sekarang. Hisnul Muslim oleh Syekh Abdul Wahab Al-Qahtani, ataupun diterjemah dalam bahasa Melayu dengan nama Perisai Muslim. Dia lebih kurang tapi dia ada beza sikit-sikit. Okay. Jadi zikir yang lebih kurang itu tidak menjadi masalah besar untuk dilakukan. Tidak jadi masalah besar sebab dia memang ada keserupaan dengan zikir yang Nabi ajar. Okay. Yang jadi masalahnya ialah i'tiqad kepada fadilat melakukan hizib itu. I'tiqad kepada kelebihan-kelebihan tertentu yang terdapat daripada pengamalan itu, yang kelebihan tu tak disebut dan tiada sandaran daripada hadis. Amalan tu ada wujud, tapi kelebihan itu tidak ada. Contoh saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk faham dengan lebih mudah. Contoh, baca Quran itu memang dituntut, tapi baca Quran dengan percaya ayat tertentu membawa fadilat boleh kaya, itu lain. Itu ada beza. Baca Quran umum, okey. Baca Quran surah tertentu sebab percaya surah ni boleh menyebabkan kita terhindar pada miskin, kita akan cepat kaya, itu ada beza. Sebab kita baca dengan kepercayaan yang tadi baca kerana kita nak pahala secara umum, itu ada beza. Okay. Jadi maksurat dia tidak membawa fadilat-fadilat yang melampau, tidak ada. Sebab dia hanya susunan untuk memudahkan satu orang tu dia baca. Tapi yang nak kita bahaskan sini ialah hizib bahar. Hizib bahar ni tuan-tuan boleh cari dan tengok, dan hizib bahar ni memang dicetak dan dijual di kedai-kedai buku tertentu untuk dijadikan amalan peribadi, tapi ianya bersyarat, iaitu amalan tu mestilah diijazahkan dan ditalqinkan daripada guru yang bersanad. Cuma saya nak cerita dulu hizib bahar ni apa cerita dia. Hizib bahar ini ialah satu himpunan zikir-zikir. Tadi kita dah baca sikit opening dia sampai kepada ending dia tu. Saya baca opening dengan ending je lah. Okay. Yang tengah-tengah tu agak panjang lah. Okay. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri kepada tarikat Syadziliyah, buat perjalanan untuk pergi menunaikan haji. Naik kapal laut. Dia naik kapal, akhirnya kapal tu stuck, tidak berlayar. Kerana duduk tengah laut tu angin tak bertiup. Dan kebetulan kapal tu pula ialah nahodanya
Kaptennya ialah seorang yang beragama Kristian. Akhirnya berhari-hari terlekat di laut dengan sebab tiada angin yang bertiup untuk tolak layar kapal itu. Tak boleh buat. Dan akhirnya dia tertidur. Syekh Abu Hasan Asy'ari dia tertidur. Waktu dia tidur, dia bermimpi jumpa Nabi. Tengok dia punya teli dia tu. Dia kurang kat mana-mana pun. Dia punya teli dia memang macam tu lah. Dia mimpi jumpa Nabi dan Nabi bagi kepada dia beberapa hizib. Dan hizib itu diangkat sebagai hizib bahar. Bahar maksud dia laut. Sebab dapat hizib tu tengah laut. Dan ada kelebihan dia lah. Kelebihan dia bermacam-macam. Kalau secara umum hizib tu secara umum tak ada apa-apa yang pelik pun pada hizib tu, tidak ada penyeruan kepada selain daripada Allah. Tapi yang ada masalahnya ialah pada kelebihannya. Walaupun golongan yang mengamalkannya memang mengatakan bahawasanya kita bukan fokus pada kelebihan, tapi bila mana dia spread, disebarkan pada orang awam akan fokus pada kelebihannya. Sebab sifat manusia, dia tak akan amal benda yang tidak ada sesuatu yang bermanfaat pada dia. Walaupun dia tahu manfaat umumnya dapat pahala, tapi dia nak manfaat yang lebih. Sebab sudah pasti amalan-amalan seperti ini dibawa dengan fadilat-fadilat yang luar biasa, kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Contoh bagi tarekat Tijani, terkenal dengan pengamalan selawat Fatih. Tuan-tuan tahu selawat Fatih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq nasiril haqqi bil haqq. Dulu ada satu tempat ni, satu negeri ni menjadikan selawat Fatih ni sebagai khutbah Jumaat dia yang kedua. Sebab dia punya badan otoriti dia, orang-orang dia intisab pada tarekat itu. Dia pro pada tarekat tu lah. Selawat Fatih secara umumnya, secara lafaznya, tidak ada apa yang teruk sangatlah dalam tu, tidak ada apa. Tapi yang problemnya di mana? Problemnya orang yang membaca selawat Fatih lebih besar fadilatnya berbanding khatam Quran. Situ dia pergi. Dia pergi di situ. Dia problem dia di situ. Dan dia ada satu kajian khusus berkenaan dengan tarekat Tijani ini, menyebut tentang kelebihan-kelebihan yang melampau, kepercayaan yang melampau pada selawat Fatih itu. Selawat tu sebab tu ada orang dia tak boleh nak faham apa yang kita sebut, tapi dia sebut kita gagal faham, tapi dia tak nak faham. Isunya ialah penisbahan pada fadilat itu. Isunya bukan isu pada lafaz itu. Lafaz itu tiada masalah, lafaz tu tapi kepercayaan yang dibawa daripada lafaz itu, kepercayaan yang datang daripada amalan itu. Maknanya penganut-penganutnya ataupun pengamal-pengamalnya akan melihat membaca selawat itu lebih besar berbanding membaca Al-Quran. Akhirnya apa jadi? Tinggal Al-Quran, fokus pada amalan itu saja. Sedangkan Al-Quran tetap paling tertinggi berbanding mana-mana amalan, berbanding mana-mana selawat pun, berbanding mana-mana bacaan dan mana-mana hizib pun. Tapi itulah cara divert, cara nak alihkan perhatian daripada fokus yang lebih utama kepada fokus yang sekunder ini. Dan yang sekunder ini nak cantikkan dia, touch up sikit dengan amalan-amalan yang tak jelas, fadilat-fadilat yang tak jelas. Jadi itu yang nak disampaikan ataupun yang nak disebutkan sini. Kita tengok apa lagi yang disebut sini. Kesan negatif beramal dengan hizib yang tidak syar'i kepada masyarakat dan ummah. Antara kesan negatif kerana mengamalkan hizib yang tidak syar'i dan meninggalkan hizib yang syar'i, ada beberapa kesan dia. Yang pertama, meninggalkan amalan terhadap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan beramal dengan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan punca keselamatan seseorang daripada kesesatan di dunia. Firman Allah Ta'ala surah Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maksud dia, dan telah berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sebagai satu perlembagaan yang ditinggalkan, tak dipakai. Maknanya ada satu ayat yang menunjukkan takhwif, kebimbangan tentang akan berlakunya pemalingan, ketidakpedulian umat ini kepada Al-Quran, lalu peduli pada benda-benda yang lain. Yang B, mengamalkan sesuatu yang tidak diberi kuasa oleh Allah ke atasnya, tidak lebih daripada mengamalkan sesuai dengan disangkakan baik sahaja. Maknanya dia pasti
ada kepercayaan. Ianya berlaku bukan hanya kepada zikir, tapi berlaku juga pada ayat Al-Quran. Contoh, 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah, iaitu ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasa orang buat frame ayat tu gantung dekat rumah, dekat ruang tamu apa semua. Sebab percaya ayat tu ada kelebihan. Kelebihan itu ialah kelebihan mendatangkan rezeki dan berbagai-bagai lah. Ambil daripada mana kelebihan tu? Ambil daripada kitab yang diterjemah dalam bahasa Melayu yang bertajuk 1000 hikmah. Tu kitab tu. Saya pun tak tahu kitab tu asal daripada kitab Arab ke apa dia, tapi kitab tu terkenal. Ditulis dengan nama 1000 hikmah. Dan dalam kitab tu jugalah yang meletakkan ataupun yang ada dalam kitab tu, kitab 1000 hikmah tu, amalan membelah limau untuk tujuan perubatan. Limau purut ke limau apa untuk tujuan perubatan. Dan ada beberapa kalimah-kalimah yang diragui. Selain daripada tu ialah amalan melazimi 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah itu. Okey. Maknanya guna ayat Quran. Tapi fadilat yang dibawa ialah fadilat yang diragui. Okey. Kemudian dia sebut lagi sini, membuka ruang taksub kepada guru, syekh atau tarikat tertentu. Sebab hizib yang kita nak bincang ni ialah hizib bahar. Maka dia akan membawa kepada mengangkat tokoh dalam tarikat Syadzili itu. Yang seterusnya yang mengamalkan hizib tidak lari hukumnya daripada sunat sahaja. Namun kadang-kadang terdapat dalam kalangan sesetengah pengamal hizib yang lebih mengutamakan mengatasi daripada ilmu dan melaksanakan perkara-perkara wajib yang lain. Maknanya menjadikan ianya sebagai keutamaan, prioriti melebihi daripada yang lain. Itu poin yang nak dibahas. Okay. Amalan terhadap hizib atau wirid mengikut keutamaan. Okay. Secara umum kita tahu dan kita setuju bahawasanya hizib benda tu ada, sebab umum hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi dah sebut tentang wujudnya hizib itu. Maknanya kita boleh ada amalan peribadi, tapi kita tidak susuli dia dengan orang kata apa, fadilat tertentu. Dan sudah pasti setiap hizib yang diperkenalkan dia akan dibawa sekali dengan fadilat dia. Tujuan ni lah untuk menarik minat orang mengamalkannya. Okay. Tapi tak pelik kalau tuan-tuan tengok orang yang mengamalkan hizib tertentu, bukan hizib bahar ni lah, hizib-hizib yang lain, dia mengalami perubahan pada diri dia. Mungkin dia dapat benda-benda yang luar biasa. Mungkin dia ada proses menajamkan sixth sense dia. Dia rasa panca indera dia yang lain ni boleh tahu. Contoh, dia boleh predict kemalangan yang akan berlaku. Ini antara kelebihan mengamalkan hizib tertentu lah. Saya tak nak sebut hizib apa. Okay, cuma saya nak katanya ada benda tu. Okay. Tapi sebenarnya hizib tersebut, ia bukannya create panca indera kita yang baru. Tapi sebenarnya ia mendatangkan khadam lain yang duduk dekat dengan kita, iaitu jin. Yang duduk dekat dengan kita, dan akhirnya jin itu menjadi pembantu, pendamping kita. Dan ada beberapa perubahan yang akan berlaku. Dia tak lebih daripada khadam, orang yang terlibat dalam ilmu bela diri, silat apa-apa semua ni. Silat tu bagus, tapi khadam tu yang tak bagus. Kewujudan amalan-amalan kebatinan untuk mengukuhkan amalan-amalan yang lebih pelik, yang lebih membuka mata orang, lebih takjub orang melihatnya. Bukan sekadar persembahan, tapi realitinya. Cuma nak katanya benda seperti ini wujud dan memang ada. Tak dapat dinafikan dan tak dapat dielakkan. Okay. Sekarang baru kita nak tengok analisis terhadap beberapa kalimah-kalimah yang terdapat dalam hizib bahar dan juga hizib al-kabir. Okay. Dia sebut dululah, hizib bahar ini diamalkan oleh segelintir masyarakat Melayu dan meyakini di sebalik amalan terhadap hizib ini mengandungi 1001 macam kelebihan. Ada setengah ulama mengatakan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili tidak pernah mengarang apa-apa kitab sepanjang hayatnya, dan tidak kurang juga yang mengatakan bahawa beliau menghasilkan lebih daripada 10 kitab. Maknanya ada dakwaan kata Abu Hasan Asy-Syadzili tak pernah tulis kitab. Jadi ianya satu dakwaan yang macam nak kata ianya mustahil nak nisbahkan hizib ni kepada Abu Hasan Asy-Syadzili. Tapi benda tu bukan poin kita. Poin kita benda tu dah ada. Hizib bahar itu sudah diamalkan. Okey. Kalau kita tengok dalam
Hizib Bahar tu kan. Dia cetakan dia ada yang 8 muka surat. Okey. Kita tengok apa yang dia sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan Hizib Bahar. Overall okey lagi lah. Tak ada apa yang pelik pun. Allahumma ya Aliyyu ya Azim. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha tinggi, maha agung. Ya Halim, maha lembut, santun. Ya Alim, maha mengetahui. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Engkaulah Tuhanku dan ilmumu cukup kepadaku. Fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Sebaik-baik Tuhan, engkaulah Tuhanku, dan sebaik-baik kecukupan yang mencukupkan, engkaulah yang mencukupkan aku. Okay. Analisis yang disebut sini ialah pada perkataan wa ilmuka hasbi wa ni'mal hasbu hasbi. Itu yang nak difokuskan. Okay. Berpada dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla sahaja. Secara permukaan perkataan ini tidak ada apa-apa yang diragui. Cuma dalam analisis ini disebut, kita melihat kepada rangkaian ayat wa ilmuka hasbi. Cukuplah bagiku pengetahuanmu. Okay. Analisis daripada kenyataan ini, amalan yang lebih menepati sunnah ialah menyebut zikir yang berbunyi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang ni 7 kali pagi dan petang diajar oleh Nabi. 7, 8 dan 9 sebagai riwayat. Ini memang ada disusun dalam hadis-hadis yang sahih. Okay. Tapi dalam Hizib Bahar bacaannya ialah ilmuka hasbi wa ni'mal hasbu hasbi. Perkataannya mirip dengan zikir-zikir yang lain, tapi dia ada makna yang orang kata apa, kalau istilah kita sekarang, dia double meaning. Bukan double meaning yang lucah tu. Okey. Double meaning sini dia macam nak kata Tuhan tu sebagai sebaik-baik pihak yang memberi kecukupan, tapi ada satu makna lain yang tak jelas. Kita tengok apa yang dia sebut. Lafaz-lafaz yang seumpama dengannya, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini common, kita biasa dengar lah. Okay. Kemudian firman Allah Ta'ala surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasulihi inna ilallahi raghibun. Dalam ayat tu pun sebut benda yang perkataan hasbu itu. Okay. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berhubung dengan ayat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Nabi Ibrahim mengucapkan kata-kata di atas ketika dicampakkan ke dalam api oleh kaumnya. Nabi Muhammad juga mengucapkan kalimah yang sama ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ni cerita tentang peristiwa dalam perang Uhud ataupun perang Badar. Okay. Kemudian dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah Ta'ala itu pelindung dan orang-orang yang mengikut kamu daripada kalangan orang-orang yang beriman. Orang yang mengamalkannya menyangka maknanya sesungguhnya Allah dan orang-orang yang bersama dengan anda sudah cukup bagi anda. Ungkapan sebegini mengandungi kesalahan yang besar, sebab kita ambil daripada literal bahasa saja. Ungkapan al-hasb, perkataan hasbu itu sebenarnya membawa makna al-kafi, yang bermaksud pelindung. Allah Azza wa Jalla yang menjadi pelindung kepada para hambanya berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah Ta'ala itu cukup untuk mengawal dan melindungi hambanya yang bertakwa? Adapun berpada dengan pengetahuan Allah terhadap hambanya tidak cukup untuk melindungi dan mengawal hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu sebagaimana bentuknya. Maknanya antara kalimah yang dikritik dalam Hizib Bahar ni ialah kalimah wa ilmuka hasbi. Perkataan ini dia tak jelas dan tak tally dengan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hasbunallahu wa ni'mal wakil ataupun tentang alaihissallahu bikafin bi'abdihi.
Memang pengamalnya tak pernah ambil tahu dan tak pernah ambil kira apa benda ni. Kenapa dia ucapkan? Sebab saya pun tahu yang promote ni sebahagiannya lah personality TV yang masuk memenuhi rancangan-rancangan TV. Tuan-tuan buka pagi, waktu pagi tak datang kuliah masjid, tuan-tuan buka tanyalah ustaz. Sebahagiannya promote benda ni. Dan masih lagi aktif lah ustaz tu. Saya tak nak cerita nanti banyak cerita pula. Ada live apa semua, saya penat nak berjawab pula. Okey. Cuma nak katanya kalau sebut tuan-tuan kenal siapa dia. Saya tak nak sebut lah. Dan dia memang sudah diberi tawaran untuk berdebat ataupun untuk berhujah. Di manakah pengukuhan amalan yang dia bawa dalam kuliah-kuliah dia. Tapi dia tak nak. Tapi ada video dia pelekeh orang, tu biasalah. Tak nak jawab pelekeh orang, itu normal lah cara dia. Nak orang kata apa, nak interface balik isu yang orang letak pada diri dia. Okay. Cuma nak katanya dia bawa dan dia promote dalam FB dia lah. Saya tengok hantaran dia berulang. Dia buat hantaran di FB dia satu tahun 2015. Satu lagi tahun berapa saya tak ingat, ada yang baru. Yang first tahun 2015. Tapi bila mana kita check tulisan dia untuk dia promote Hizib Bahar itu bukanlah tulisan dia. Dia copy paste daripada laman web Indonesia mana, sebab ada beberapa ayat Indonesia yang jelas, perkataan Indonesia yang jelas. Maknanya dia copy paste saja, dia letak kat FB dia dan dia, tapi dia tak bawa amalan-amalan yang, dia tak bawa pendetailan apa kelebihan Hizib Bahar, tapi dia nak pertahan Hizib Bahar pada isu ni. Okay. Sekarang ni buku ni dia analisis ni nak tengok dan nak sinkronisekan dengan apa yang Nabi tunjukkan dengan apa yang diamalkan dalam Hizib Bahar tu. Sebenarnya banyak lagi apa yang nak dibawa dalam buku ni, dan saya pun rasa tentang isu Hizib Bahar ni kita akan ada 2 part ataupun 3 part lah. Sebab dalam buku ni penulis dia detailkan satu persatu, nak bagi habis semua sekali tu. Nak bagi habis semua sekali apa yang dalam Hizib Bahar ni. Mungkin yang ada dalam masjid ni pernah dengar Hizib Bahar, mungkin juga daripada kalangan yang mengamalkannya. Tapi tak apalah kita dengar apa pendetailan. Cuma yang saya rasa yang ramai orang duk amal ialah maksurat. Bagi saya maksurat tu tak ada isu besar. Sebab dia tidak membawa kepada kepercayaan terhadap fadilat-fadilat yang over, tak ada. Walaupun Hasan Al-Banna dia tarikat Syadzili dan Hizib Bahar ini ada dalam tarikat Syadzili, dia tak promote yang tu. Dia tak promote sangat yang Hizib Bahar ni. Dia pergi kepada al-maksurat. Tak dinafikan ada beberapa perkataan dalam maksurat tu dia keluar sikit daripada hadis yang sahih, tapi dia tak jauh sangat. Macam yang ada dalam Hizib Bahar ni ada beberapa kalimah yang perlu pendetailan. Tambah pula dengan kepercayaan mengatakan bahawasanya ianya datang daripada mimpi jumpa Nabi ketika mana sangkut dekat laut dalam perjalanan nak pergi haji. Saya bukan anti pada mimpi-mimpi seperti ini, cuma saya nak sebut bila mana dia datang dan dia kempen benda-benda seperti ini, kita kena buat pendetailan. Lepas tu baru kita buat rumusan, boleh buat ataupun tak boleh buat. Contoh yang terkenal yang menjadi silibus pengajian di Malaysia ni pun ialah satu kitab yang dikenali dengan nama Aqidatul Awam. Kitab ni ialah menerangkan tentang pengajian sifat 20 secara detail. Kita tahu pengajian sifat 20 ni ialah metod untuk kenal Tuhan. Saya tak kata dia tertolak, cuma saya kata ianya memang ada. Cuma dapatnya Manzumah ni syair dia tu dapat daripada penulis dia. Penulis dia ni satu orang tokoh dalam mazhab Maliki. Ini mazhab Maliki lah. Okay. Dia dapat daripada mimpi Nabi juga. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada. Saya ingat sebab saya belajar habis buku ni. Habis. Dulu lain cara, sekarang lain cara. Okay. Tapi saya belajar habis buku ni. Saya belajar dengan guru yang mutamakin dengan matan Aqidatul Awam tu. Sebab tu saya ingat, sebab setiap mula kelas kita kena baca bagi habis. Cuma selalulah guru tu mention zikir ni ataupun matan Manzumah ni dapat dia separuh penulis yang tulis, separuh lagi Nabi complete kan. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tengok Manzumah tu bukanlah, Manzumah ni dia syair, tapi syair adalah bentuk ilmu lah. Okay. Dia bukan benda yang tersasar jauh sangat. Dia macam make sense lah benda yang dia sebut. Tapi bila mana dia kata Nabi yang jumpa,
dia seolah-olah Nabi endorse pengajian sifat 20 itu. Nabi endorse benda tu. Mana Nabi cuba nak verify benda tu. Nanti kita bincang lain kali lah pada isu ni. Cuma saya kata benda-benda seperti ini memang banyak dan memang dah masuk pun dalam masyarakat kita. Pengajian kitab Aqidatul Awam itu memang ada dan memang dah meresap menjadi silibus pengajian. Cuma orang tak tahu dia punya cerita dia sebenar. Sebab kalau kita tengok penulis kepada kitab Aqidatul Awam tu, dia punya keturunan dia pun ialah orang hebat sekitar tahun 80-an 90-an dulu. Sebab tu kalau kita tengok ada satu orang tokoh yang menulis kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini apa nama penulis dia? Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, satu orang tokoh ulama besar di Mekah satu masa dulu. Tinggal di kawasan nama dia Rusaifah di Mekah. Dan dia ni keturunan daripada keturunan Ahlul Bait. Dan dia bermazhab Maliki. Cuma dia dikatakan moyang dia yang tulis Aqidatul Awam tu. Moyang dia yang tulis. Tapi kalau tuan-tuan tengok, dia satu orang yang ada ilmu lah. Kuliah-kuliah dia masih lagi ada sampai sekarang. Tapi adalah isu dia bertembung banyak dengan aliran arus perdana di sana. Tapi dia agak lunak dalam dalam mendepani golongan yang tak sehaluan dengan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan ikut debat pasal isu Wahabi baru ni, antara hujah yang dia bawa ialah daripada kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Sebab kawan tu ialah kawan yang diserang oleh kelompok yang menisbahkan diri sebagai Wahabi. Tapi bila mana orang tanya dia apa pendirian terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, dia tu sendiri yang moyang dia tulis kitab Aqidatul Awam tu, dia kata Syekhul Islam. Lebih kurang lah, dia satu orang tokoh alim. Dia sebut dalam opening kitab tu Mafahim Yajibu an Tusahhah. Semua orang kena akui kitab tu ditulis, dicetak, dirakam kuliahnya dan disebarkan. Memang tuan punya kitab tu sendiri tulis. Maknanya dia kendur pertembungan tu. Tapi adalah amalan-amalan dia sukalah benda-benda pelik tu. Sebab tu kalau kita tengok dulu ada satu tokoh besar di Kedah, Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi, rahimahullah, dah meninggal pun. Okey. Ini antara murid kepada Profesor Dr. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Saya secara peribadi saya tengoklah orang kata apa isu ni dan kita mengikuti dan kita sebut Sayyid Alawi itu tokoh besar. Kalau tuan-tuan tengok dia punya tesis dia terhadap Muwatta Imam Malik dapat syaraf ula di Al-Azhar. Dapat ketinggian yang paling tinggilah dalam pendidikan. Maknanya dia satu orang ahli akademik yang bagus. Cuma biasa bagi satu orang ahli akademik, dia nak cenderung pada pandangan tu, pandangan ni, dan benda tak pelik. Yang jadi masalahnya pertembungan di peringkat bawah yang menajamkan permusuhan, lalu membuatkan berlakunya rasa tak puas hati dan kata-kata kesat mula dilontarkan. Itu problem dia. Cuma nak katanya isu dapat pada mimpi Nabi ni ialah isu yang memang common lah, di mana-mana kes pun macam tu. Cuma nanti kita akan detailkan lagi Hizib Bahar ni, kita akan tengok beberapa lagi kalimah yang cuba dianalisis. Sekarang ni kita bukan nak kata dia sesat benda ni. Sebab ada orang dia akan rasa ni nak sesatkan Hizib Bahar pengamai. Bukan. Isunya ialah kita nak bincang dan nak tengok beberapa kalimahnya. Dan di sana ada kalimah yang lebih clear lagi daripada Al-Quran dan Hadis yang diabaikan. Kenapa diabaikan yang tu? Kenapa ambil yang ni? Okey. Jadi kita akan sambung pada part yang kedua, penerangan kepada analisis Hizib Bahar dan beberapa hizib yang lebih kurang dengan Hizib Bahar ni lah. Jadi kita berpada situnya untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.